بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أنتم جميعا؟ بخير إن شاء الله. إن شاء الله في هذا اليوم أو في هذه الليلة المباركة سنكمل الدراسة في الإبانة والإفاضة في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة على مذهب الإمام الشافعي. ووصلنا في صفحة كم؟ وصلنا صفحة 33. 33. Boleh? Kitab ni lah. Okay, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Thalithan, alamatut tuhuri minal haidhi. Jadi soalan mungkin boleh tanya terus dalam komen ataupun tanya dalam grup WhatsApp. Saya bimbang komen ni dia tak keluar. Ada. Thalithan, alamatut tuhuri minal haidhi. Perbahasan ketiga daripada dars ataupun pengajian yang ketiga, bab yang ketiga ialah alamat suci daripada haid. Macam mana kita nak tahu seseorang perempuan itu suci daripada haid? Alamatu qita'il haidhi wal husuli fi tuhri an yanqati'a khurujud dam was sufrati wal qudrati wa sawa'un kharajat rutubatun bayda am lam takhruj. Tanda terputusnya haid dan seseorang itu sudah mencapai kesucian ialah telah terputusnya darah, sama ada warna merah, warna kuning, warna keruh. Tak. Wasawa'un kharajat rutubatun bayda am la, sama ada keluar keputihan ataupun tidak. Sebab haid tidak berwarna putih. Jadi sama ada keluar warna putih ataupun tidak. Yang pentingnya warna kuning, warna merah, warna coklat, semua dah tak ada. Maknanya warna darah haid dah tak ada. Maka itu tanda perempuan itu dah suci daripada haid. Waqad sahha an Aisyah radhiyallahu anha ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihihi anha qalat lin-nisa la ta'jalna hatta tarayna qassat al-bayda. Jadi telah diriwayatkan daripada Siti Aisyah sebagaimana disebut oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahih beliau, sesungguhnya Siti Aisyah ini telah berkata kepada wanita zaman beliau, la ta'jalna hatta tarayna qassat al-bayda. Janganlah kamu tergesa-gesa, maknanya janganlah kamu tergesa-gesa untuk solat, untuk sembahyang, untuk tawaf dan sebagainya, sehingga kamu melihat al-qassat al-bayda. Al-qassat al-bayda maknanya apa? Maknanya kain yang dimasukkan dalam kemaluan dan kain itu putih, tidak berwarna darah. Fa makna al-hadis anna kunna la tathuruna hatta tarayna al-qutnata kal-jis. Makna hadis ini ialah kamu tidak dianggap sebagai suci sehinggalah kamu melihat al-qutnah, iaitu kain cotton itu, kain kapas itu seperti jis. Jis ni warna putih yang kita kapur dinding tu. Tu jis. Kapur dinding. Jadi kalau kamu masukkan kapas warna putih, keluar pun warna putih juga. Itu maksud dia. Tak. Tidak ada kesan langsung daripada darah, maka itu dalil kamu dah suci. Fal qassatu bil fathil qaf wa tashdidis sad al muhmalah hiya al jis. Syubbihat ar-rutubatun naqiyatu safiyatu bil jis. Jadi ditashbihkan, diserupakan ar-rutubah, belendir yang suci yang tidak ada warna darah dengan jis, dengan kapur dinding.
kapur orang buat rumah tu. Boleh? Bismillah. Okey. Hari ni kita muzakarah macam ni je. Sebabnya rasanya tak perlu dah pakai papan putih tu. InsyaAllah saya terang, insyaAllah akan faham lah. Rabi'an yang keempat, at-tuhuru bainal haidataini. Suci antara dua haid. Okay, baca. Aqallu at-tuhuri bainal haidataini 15 yawman li'annahu idha kana aktharul haidi 15 yawman lazima yakuna aqallu at-tuhuri bainal haidataini 15 yawman. Li'anna ash-shahra ghaliban la yakhlu an haidin wa tuhurin. Dia disebut oleh Syekh sekurang-kurang suci antara dua haid. Maknanya datang haid, lepas tu mesti suci dulu, lepas tu datang haid pula. Suci kat tengah tu antara dua darah haid tu mesti sekurang-kurangnya 15 hari, 15 malam. Maknanya 15 hari darab 24. Tak? Sebab apa? Sebab sebulan ni ghalibnya tidak sunyi daripada haid dan tuhur. Jadi bila sebanyak-banyak haid itu 15 hari, maka kurang-kurang suci juga mesti 15 hari supaya penuhnya sebulan. Tapi jangan kita fahami haid perempuan mesti begitu. Tidak. Bukan mesti begitu. Ada perempuan 15 hari haid, 15 hari suci, lepas tu datang haid pula. Ada perempuan haid 5 hari, 7 hari. Tak. Jadi kitaran haid bagi perempuan tu berbeza-beza. Ada orang 5 hari, 15 hari, datang pula 5 hari, 15 hari. Boleh. 5 hari haid, 15 hari suci. 5 hari haid, 15 hari suci. Jadi sebulan bagi dia tu hanya 20 hari. Bukan sebulan lah, kita sebut kitaran. Satu kitaran tu 20 hari. Sebab 5 hari haid, 15 hari suci. Dah selesai dah kat situ. Haid dan suci. Tak? 20 hari. Ada orang boleh jadi haid dia 10 hari. Bila haid 10 hari, suci mesti 15 hari. Jadi kitaran dia satu pusingan 25 hari. Gitu Okey, jadi sekurang-kurang suci antara dua haid ialah 15 hari, 15 malam. Wa ghalibut tuhuri bainal haidataini. Ghalib suci antara dua haid. Baqi syahri ba'da ghalibil haid. Baki bulan selepas dikira ghalib kebiasaan haid bagi perempuan. Jadi ghalib kebiasaan haid berapa hari? Perempuan 7. Dia 7 hari kebiasaan dia suci, jadi 30 tolak 7, jadi 23. Ataupun haid dia 6 hari, kebiasaan dia 6 hari, maka suci dia 24 hari. Gitu. Itu makna baqi syahr. Bagi bulan selepas ditolak ghalib haid bagi seorang perempuan, iaitu 6 hari ataupun 7 hari. Yang ketiga, wala hadda li aktsari tuhri minal haid. Tidak ada had untuk sebanyak-banyak suci antara haid, daripada haid. Faqad la tahidul mar'atu fi umriha illa maratan wahidatan wa qad la tahidu aslan. Jadi Syekh sebut, boleh jadi perempuan tu sekali je datang darah haid, lepas tu suci. 2-3 tahun datang pula darah haid. Ataupun datang darah haid 10 tahun datang darah haid, datang pula darah haid. Tidak ada masalah. Suci itu bukan mesti 15 hari, 15 malam sahaja. Tak, itu sekurang-kurang suci. Lebih daripada tu, setahun, 2 tahun, tidak ada masalah. Malah perempuan tu boleh jadi tak pernah datang haid sepanjang hidup dia. Ataupun datang haid sekali sahaja seumur hidup. Lepas tu dia suci sampai dia mati. Tidak ada isu lah, tidak ada masalah. Boleh? Okey. Ustaz ni ada meeting. Tak apa. Saya report sekolah tak siap lagi ni. Esok nak meeting juga. Bacalah. Lepas-lepas ni buat. Khamisan at-tuhuru bainal haidi wan nifas. Okey. At-tuhuru bainal haidi wan nifas, perbincangan tentang apa? Suci antara haid dan nifas. Tadi kita bincang suci antara dua haid. Datang darah haid. Nak datang darah haid pula mesti suci 15 hari, 15 malam sekurang-kurangnya.
Sekarang nak bincang suci antara haid dan nifas. Berapa lama kena suci? Selepas darah haid, lepas tu nak datang darah nifas. Tengah tu kena suci berapa lama? Syekh sebut qaddamna sabiqan anna al-azhara min aqwali imamina Syafi'i anna al-hamila tahidu. Wabittali falaysa hunaka aqallu lit-tuhuri bainal haidi wan nifas. Jadi telah dibincangkan pendapat yang lebih azhar, lebih tepat daripada perkataan atau pandangan Imam Asy-Syafi'i ialah perempuan yang haid, perempuan yang hamil juga boleh datang darah haid. Tak. Oleh yang demikian, tidak ada sekurang-kurang suci antara haid dan nifas, tak ada. Jadi boleh jadi perempuan tu sedang haid. Sedang haid. Lepas tu dia beranak. Dalam masa dia tengah haid tu dia sedang hamil lah. Dia hamil, lepas tu dia sedang haid. Lepas tu dia beranak. Lepas beranak tu keluar terus darah ni nifas. Jadi antara haid dan nifas tu tidak ada waktu suci pun. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Okey, jadi dia sedang hamil. Ketika hamil keluar darah apa? Kalau cukup syarat sehari semalam dan ke atas, haid lah. Sebab kita sebut perempuan yang hamil, pandangan yang lebih tepat dalam mazhab, perempuan hamil juga boleh haid. Jadi sedang haid keluar darah haid. Sedang hamil keluar darah haid lah. Lepas beranak, tak? Keluar pula darah. Jadi antara haid, lepas beranak tu darah nifas lah. Jadi antara haid dan juga nifas tidak dipisahkan dengan apa-apa waktu suci. Tidak dipisahkan oleh naqa'. Boleh? Selesai. Tak selesai lagi. Sadisan. Okey, yang keenam. At-tuhuru bainal nifasi wal haid. Benda pula dah. Tak dibincang suci antara haid dan nifas. Maknanya haid datang dulu. Tak. Lepas tu nifas. Kita sebut tidak disyaratkan suci kat tengah tu. Terus bersambung je. Antara darah haid dan nifas terus bersambung. Tidak ada masalah. Sekarang ni, tak. Yang nombor 6 ni, sadisan ni, dia datang nifas dulu. Datang nifas dulu. Lepas tu baru haid. Jadi selepas datang darah nifas tu, berapa hari kena suci, barulah darah yang datang selepas itu dihukum sebagai haid. Tak? Berapa hari? At-tuhuru badan nifasi wal haid lahu halan. Syekh sebut ada dua keadaan. Yang pertama, an yatara'a at-tuhuru qabla bulughi aktsaril an-nifasi wa huwa 60 yawman fayushtaratu an yablugha 15 yawman bilayaliha. Saya sebut sebelum sampai 60 hari nifas. Sebelum perempuan itu mencapai 60 hari nifas. Maka di situ disyaratkan mesti suci 15 hari 15 malam, barulah darah yang datang selepas tu darah haid. Contohnya apa? Ra'at nufasa'u 10 ayamin daman thumma qata'a 15 yawman thumma ja'a ad-damu fa Masya. Benar? Aduh, letih dengan internet ni. Wah, tukar dah. Khair insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita masih dalam tempoh 60 hari. Tak? 60 hari selepas beranak lah. Tak? 60 hari selepas beranak. Kemudian datang darah nifas. Kemudian suci 15 hari 15 malam. Maka darah yang datang selepas tu kita hukum sebagai haid. Tak tahu lah internet ni. Dengar tak? Sebarang soalan boleh tu tanya. Saya takut tak faham je. Lepas tu saya takut antum komen tak keluar dalam apa ni, live ni. Petang tadi saya mengajar anak murid. Saya tanya tak jawab. Saya pun marahlah sepatah dua. Dah, lepas tu ada budak komen dekat Telegram. Dia kata, "Ustaz, kami dah jawab dah, Ustaz." Rupanya tak keluar dekat ni. Tak keluar kat live. Kena marah budak tu.
Salah siapa? Salah live je lah. Salah internet, bukan salah aku. Boleh tak? Aduh lah. Boleh? Itu satu. Ha? Jadi saya ulang balik. Perempuan tu 10 hari keluar darah nifas. Lepas tu suci 15 hari. Darah yang datang selepas tu darah haid. Yang kedua, an yatara'a ba'da mujawazati sittina yawman fala yushtaratu 15. An yatara' ba'da mujawazati sittin. Suci an yatara' ai maksudnya an yatara' at-tuhuru. Fa'il bagi yatara' ialah at-tuhuru. Suci datang ataupun an-naqa' itu datang selepas daripada 60 hari. Contoh, kita baca contohlah. Lawin qata'a damun nifas ba'da 50 yauman. Okey, hari ni beranak, keluar darah nifas. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampailah 50 hari. Berterusan darah. Thumma ada fi wahid wa sittin. Selepas 50 hari keluar darah, darah tak datang dah. Datang pula bila? Pada hari ke-61. Tak. Jadi bila datang pada hari 61, sebanyak-banyak nifas 60 hari tak? 60 hari. Sekarang ni dah lebih daripada 60 hari, dah masuk 61 dah. Hari ke-61. Darah datang pada hari ke-61. Lepas tu telah dipisahkan, tak, sebelum datang darah pada 61 tu telah dipisahkan oleh 10 hari. 50 hari datang darah, 10 hari suci, datang pula darah pada 60 hari ke-61. Maka hari ke-61 tu kita anggap ataupun kita hukum sebagai haid. Tak? Ustaz, tempoh suci tu belum sampai 15 hari 15 malam. Ya, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab dah melangkaui 60 hari. Dah masuk ke hari 61 dah. Tak, maka hari 61 tu kita hukum sebagai haid, sekalipun dipisahkan antara dua darah tu, nifas dengan haid tu hanya 10 hari. Masalah pertama tadi, kita syaratkan mesti 15 hari 15 malam. Barulah darah kedua darah haid. Sebab apa? Sebab masih dalam tempoh 60 hari 60 malam. Bila dalam tempoh 60 hari 60 malam, mesti 10 hari nifas. Suci dulu 15 hari 15 malam, barulah darah selepas tu darah haid. Boleh? Selesai. Ad-darsu ar-rabi', perbahasan yang keempat. Jadi kita dah selesai 3 perbahasan daripada 8 perbahasan yang ada dalam kitab ni. Dah. Terjemahan dah ada dah? Terjemahan Ustaz Nazrul Nasir. Ada tu, senang sikitlah. Okey, at-ta'rifu bin nifas wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkam. Ini mudah je. Pengertian nifas, tempoh nifas dan hukum hakam yang berkait dengan nifas. Sanatanawalu fi hadha ad-darsi at-ta'rifa bin nifas wa syurutahu wa muddatahu wa hukma taqattu'i damin nifas wa ziyadati dam ala aktsarin nifas. Itu boleh bacalah. Awalan ta'rifun nifas, ta'rif pengertian bagi nifas. An-nifasu lughatan al-wiladah. An-nifas pada sudut bahasa ialah beranak. Jadi seorang perempuan telah nifas. Boleh? Maksudnya seorang perempuan telah beranak. Itu sudut bahasa lah. Jadi al-wiladah, an-nifas maknanya sama sudut bahasa, beranak. Sebab apa dinamakan nifas beranak tu dengan nifas? Kenapa dinamakan beranak? Nama lain bagi beranak ialah nifas. Summiya bidzalika li'annahu yakhruju aqiba nafsin. Sebab darah nifas itu, wa summiya bidzalik, darah yang keluar selepas keluar anak tu dinamakan sebagai nifas sebab darah nifas itu keluar selepas nafas. Maknanya selepas keluarnya jiwa, selepas keluarnya orang. Atau min qawlihim, ataupun diambil daripada perkataan orang Arab, tanaffasas subhu. Tanaffasas subhu, tanaffas tu minan nifas. Tak, maknanya apa? Tanaffasa ai idza zahar, bila mana terzahir. Bila mana terzahir. Jadi darah tu bila keluar dia pun terzahir daripada dalam.
Wa yu'arrafu an-nifasu syar'an bi annahu ad-dam al-kharij ba'da faraghi jami'ir rahim. Qad taqaddama syarhu dhalika fi ad-dars al-awwal. Dia dah beritahu dah pada dars yang pertama lagi tentang ta'rif nifas. Cuma kita ulanglah. Darah yang keluar selepas kosongnya rahim. Itu darah nifas secara ringkas. Tak apa, kita baca thaniyan nombor 2. Syarat untuk dikatakan darah nifas. Ada 4. La yatahaqqaqu kaunun nifasi nifasan illa bi arba'ati syurut. Darah yang keluar selepas beranak tidak dianggap sebagai nifas kecuali kalau cukup 4 syarat. Kalau cukup berapa syarat? 4 syarat. Ni. Pertama, an yakuna khuruju ba'da fagharir rahim walau min alaqatin aw mudghatin qalat qabilatun innaha mabda'u khalqi adami. Yang pertama, an yakuna khuruju, hendaklah keluarnya darah itu selepas kosongnya rahim. Walaupun daripada seketul alaqah, darah, ataupun seketul mudghah, seketul tulang. Yang mana seketul darah dan seketul tulang itu qalat qabilatun, bidan ataupun seorang doktor mengatakan ianya mabda'u khalqi adami, permulaan penciptaan seorang baby, seorang manusia. Tapi belum sempat sempurna jadi baby, jatuh dulu ke tanah, gugur. Maka bila keluar alaqah, bila keluar mudghah, darah selepas tu kita panggil darah ni nifas. Amma ad-dam al-khariju qabla al-wiladati wa huwa al-musamma bit-talqi falaysa binifasin. Adapun darah yang keluar sebelum beranak, dalam istilah dinamakan sebagai at-talqu. At-talqu, darah damut talqi. Falaysa binifasin, ianya bukan nifas. Perempuan ni bila dia nak beranak, bukan lepas beranak tu baru keluar darah. Tengah dia terang-terang duk menahan sakit tu, darah keluar dah. Darah yang keluar ketika mana sedang tahan sakit tu, mana sebelum beranak, sebelum keluar baby, darah apa tu? Darah talq. Nifas ke tidak? Tidak. Wala bihaidin, juga bukan haid. Illa, melainkan, ini tasala bihaidin qablah, melainkan kalau bersama dengan haid sebelum. Contohlah, nama perempuan Zainab, ada nama Zainab dalam ni? Tak ada tak? Kalau ada kita tukar nama. Zainab ni dia haid, datang darah haid. Lepas ketika sedang datang darah haid, dia beranak. Darah yang keluar sebelum dia beranak tu haid lah. Sebab dia bersambung dengan haid sebelum. Hari pertama, haid hari kedua, haid hari ketiga, haid hari keempat, haid hari kelima beranak. Jadi sebelum dia beranak tu, keluar darah tu haid juga. Kita hukum sebagai haid. Sebab apa? Bersambung dengan haid sebelum. Tapi kalau sebelum dia beranak tu dia suci, dia sedang suci, maka darah yang keluar tu kita tak panggil darah nifas, kita tak panggil darah haid. Nama dia darah talqun. Tu. Boleh tak? Fa in ittasala bi haidin qablahu fa huwa haidun. Tu kalau bersama dengan haid sebelum maka dia haid. Lima taqaddama anna al-asahha anna ad-dam alladhi tarahu al-hamilu haidun. Sebagaimana yang telah lalu lah. Pendapat yang lebih asah, darah yang dilihat oleh perempuan yang hamil ialah haid. Jadi kalau perempuan tu sedang haid beranak, maka sebelum beranak tu keluar darah haid lah, sebab dia bersama dengan haid sebelum tu. Tak? Okey. Nombor 1 selesai. Nombor 2. Ayyakuna, tu syarat pertama tu. Mesti kosong dulu rahim daripada anak, daripada seketul tulang, daripada seketul darah, daripada seketul daging. Tak, kosong betul perut. Kalau anak mati dalam perut, ustaz, tak, darah yang keluar sebelum anak tu dikeluarkan juga bukan darah nifas. Mesti keluarkan dulu anak tu. Dengan cara bedah ke, dengan cara tarik ke lagu mana, makan ubat ke. Tak. Lepas keluar baby, baru keluar darah. Selepas tu, dinamakan sebagai nifas. Nombor 2. Syarat nombor 2.
an yakuna qabla inqida'i 15 yawman min fararir rahim. Amma ba'da inqida'i 15 yawman falaysa binifasin bal huwa haid. Hendaklah darah yang keluar sebelum daripada 15 hari 15 malam selepas kosongnya rahim. Macam ni cerita dia. Perempuan beranak pada 1 hari bulan. Darah tu mesti keluar ketika itu juga. Ataupun hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8. Ataupun hari ke-8 tak keluar, hari ke-9 baru keluar. Ataupun hari ke-10, ataupun hari ke-14, ataupun hari ke-15. Hari ni tak keluar darah, masa beranak tak keluar darah. Lepas 15 hari lepas tu, bukan 15 hari lepas tu, hari ke-15 daripada hari dia beranak tu, hari ke-15 keluar darah. Darah tu masih nifas. Boleh? Dengan makna, kalau hari ni beranak, tak keluar darah, setiap abuk tak keluar darah. Dan berlalu 15 hari, 15 malam. Dah berlalu dah. Maknanya masuk hari ke-16 dah, barulah keluar darah. Daripada dia beranak, tak keluar darah setiap abuk. Suci selama 15 hari, 15 malam. Tak keluar darah selama 15 hari, 15 malam. Lepas tu barulah datang darah. Tak, darah tu kita panggil darah haid. Tapi kalau beranak, 5 hari tak keluar darah, hari ke-6 datang darah. Nifas. Tak, dia beranak hari ni, 10 hari tak keluar darah langsung. Hari ke-11 keluar darah. Nifas. Hari ni dia beranak, selepas 14 hari, barulah keluar darah. Mana keluar darah? Hari ke-15. Nifas. Ustaz, darah keluar selepas 15 hari. Maknanya hari ke-16, hari ke-17. Haid. Boleh? Yang ketiga, alla yatakhallala baina damayin nifasi al-awwali wath-thani aqallu tuhur wa huwa 15 yawman. Fa in takhallala bainahuma dhalik fa-thani laysa binifas wa innama huwa haid. Syarat ketiga untuk dikatakan darah nifas ialah tidak diselangi antara nifas yang pertama dengan nifas yang kedua sekurang-kurang suci. Dia keluar darah nifas 10 hari. Lepas tu suci selama 15 hari. Datang pula darah lepas tu darah haid. Kita dah beritahu dah tadi. Jadi syarat kat sini nak dikatakan darah nifas, datang darah contoh 15 hari. Datang darah 15 hari, nifas. Lepas tu tak datang darah. 5 hari, 10 hari, 14 hari. Lepas tu datang darah balik. Darah tu nifas lagi. Sebab apa? Suci kat tengah-tengah tu antara dua darah tu bukan 15 hari, 15 malam. Hanya 14 hari, 13 hari, 10 hari. Contoh lain. Keluar darah 10 hari. Lepas tu tak keluar darah 5 hari. Lepas tu datang darah pula. Tak? Dalam tempoh 60 hari ni. 60 hari. Ketika itu darah yang datang seterusnya itu darah nifas. Darah nifas juga. Yang keempat, ayyakuna dzalika fi sittin falau ra'at ba'da sittina daman walau bi zamanin yasirin falaysa binifasin thumma in wujida fihi syartul haid wa huwa bulughu yawmin wa lailatin fahuwa haidun wa illa fala. Yang keempat, apa dia? Hendaklah darah itu keluar dalam lingkungan 60 hari 60 malam lah. Hari ni beranak, keluar darah tu dalam lingkungan 60 hari 60 malam. Falau ra'at ba'da sittin, kalau dia tengok darah selepas daripada 60 hari. Tak? Walaupun dengan tempoh yang sekejap. Tak? Ketika itu tengok keadaan. Maknanya gini. Dia keluar darah 60 hari. Tak? Lepas 60 hari tu suci 2 minit, suci 3 minit. Lepas tu datang darah pula. Darah yang kedua tu tak datang selepas daripada selesai dah 60 hari 60 malam. Sedangkan 60 hari 60 malam tu sebanyak-banyak nifas. Jadi datang darah yang kedua selepas suci walaupun seminit 2 minit,
Tak boleh kita hukum darah nifas sebab sebanyak-banyak darah nifas ialah 60 hari 60 malam. Jadi jadinya darah yang kedua tu sama ada haid bila cukup sehari semalam ataupun darah penyakit kalau tidak cukup sehari semalam. Jadi cerita dia ialah 60 hari keluar darah, lepas tu suci sehari ke 2 hari ataupun seminit ke 2 minit ikutlah. Lepas tu datang darah pulak. Darah pulak yang datang tu, yang baru datang tu, haid ke nifas? Nifas dah confirm bukan. Sebab dah selesai sebanyak-banyak tempoh nifas, 60 hari 60 malam. Haid tengok keadaan. Kalau keluar sehari semalam, haid lah. Tapi kalau kurang daripada itu, kita panggil sebagai darah ni, sebagai darah istihadah, darah penyakit lah. Faham tu? Ada soalan tak? Faham tak? Tak ada respon hari ni. Respon tak ada, soalan tak ada. Jadi tak ada soalan ni, kita bimbang ni. Kalau ada banyak soalan tu tanda dia faham. Dia tanya. Ni tak ada soalan, ni tak tahulah. Cuba respon sikit Ustazah Alia. Ustazah Nurul Alia. Talibul Ilmi. Muhammad Syahmi. Syekh Muhammad. Ustaz Hadi kita. Jadi sekarang ni yang saya minta fokus dalam kelas saya ni, faham apa yang saya sampaikan. Tak, lepas ni ulang kaji balik. Ulang kaji yang kitab bahasa Melayu tu pun tak apa. Tapi kalau kita ada asal bahasa Arab, molek guna bahasa Arab lah. Tak faham baru kita rujuk. Jangan kita takut pula nak baca kitab Melayu, baca je. Tak ada masalah. Yang penting kita nak kefahaman agama tu walaupun dengan buku Melayu. Tak, tapi kalau kita boleh baca Arab, tak faham baru kita rujuk, itu lebih cantik lah. Tak, tu. Setakat ni je lah. Okay, Alhamdulillah. Gua ada tinggal 4 orang ni. Masa daftar ramai. Ni batang izin ni jadi gitu juga ni. Biasa dah. Mula-mula daftar 30 orang, 40 orang. Last nanti 3-4 orang je masuk khatam. Tu biasa, saya beritahu awal-awal lah. Nanti kita jadi guru, terutama kalau kelas lagu ni lah. Kalau kat sekolah memang tak berkurang lah. Sekolah tu budak mari. Memang pelajar tu lah ada kat sekolah tu, terutama di asrama tak. Tapi kalau kat surau masjid atau mengajar secara umum gini, online ke tak online ke sama je. Tu. Mula-mula memang ramai. Ataupun nanti akhir nanti ramai. Orang nak ambil CJ. Tapi tak apalah, kita bersangka baik lah. Masing-masing ada urusan, insyaAllah. Kita teruskan. Mudah je perbahasannya. Sikit lagi. Masa nak baca banyak sikit, tapi tengoklah. Salisan muddatun nifas. Dia yang paling rumit sikit pada bab istihadah nanti. Sekarang ni dia tak rumit sangat. Okey, muddatun nifas, tempoh nifas. Okey, muddatun nifas lahzah. Lahzah ni sedetik lah. Sesaat begitu. Jadi perempuan tu beranak. Lepas keluar anak tu, keluar darah sekaligus. Sekali lalu. Lepas tu berhenti darah. Tak datang-datang dah sampailah ke bila-bila. Tak, jadi nifas je lahzah. 1 second. Wa akatharuhu situna yawman. Paling banyak 60 hari 60 malam. Jadi kalau dah melampaui sampai 60 hari, 70 hari, 61 hari, tak, maka padanya ada perbahasan istihadah, mustahadah yang akan datang lah. Wa ghalibuhu, kebanyakan wanita nifasnya 40 yauman, 40 hari. Jadi kena faham juga elok-elok. Muddatun nifas sekurang-kurang second ataupun sedetik. Sekali lalu lah. Mana satu tempoh yang sekejap. Paling banyak 60 hari. Paling kebiasaannya 40 hari. Maknanya kalau datang 45 hari, 47 hari, 55 hari, itu kekal, stay, dianggap sebagai nifas sebab masih dalam tempoh 60 hari. Okey. Di hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, adalah kaum wanita yang bernifas duduk. Duduk ni maknanya tak sembahyang, tak puasa, tak bersama suami. Pada zaman Nabi 40 hari.
Maknanya ini dalil kepada kebiasaan perempuan nifas 40 hari. Tu. Jadi dapat pahala lah. Perempuan tak sembahyang 40 hari ni dapat pahala. Tiap-tiap hari dapat pahala sebab taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi sembahyang, dia tak sembahyang, dapat pahala. Jangan sembahyang pula. Nak buat rajin. Rabi'an, yang keempat, mata tabda'u muddatun nifas. Bilakah bermulanya tempoh nifas? Tu. Al-mu'tamadu minal aqwali. Yang muktamad daripada pandangan-pandangan ialah anna muddatan nifas tabda'u hukman min ru'yatid dam. Okey. Tempoh nifas ni kita ada dua. Pertama, tempoh pada sudut hukum nifas. Hukum nifas maknanya tak payah sembahyang, tak payah puasa, haram bersama dengan suami, haram baca Quran, haram sentuh Quran, haram masuk dalam masjid. Tak? Ianya bermula disebut dalam kitab min ru'yatid dam. Bila mana kamu nampak darah. Fala nifasa qabla ru'yatihi. Kalau tak nampak darah, tidak dihukum sebagai nifas. Pada sudut hukum lah. Wa amma adadan famin ba'di farari rahim min jami'il haml. Adapun pada sudut bilangan, nak kira hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat nifas, kita start daripada kosongnya rahim lagi dah. Tengok contoh dia bagi. Misalun yuwaddihu dhalik. Ra'at nufasa'u daman nifas ba'dal wiladah bi asyrati ayyamin. Famin haythul adadu naqul inna nifasa lahu 10 ayyam. Famin haythu hukmun nifasi la yabda'u illa min ru'yatid dam. فالعاشرة الأيام السابقة على رؤية الدم حكمها فيها حكم الطاهرات. Mudah je. Seorang perempuan melihat darah nifas selepas 10 hari. Dia beranak hari ni, tak keluar darah. Selepas 10 hari, barulah datang darah. Maka kita sebut begini. Hukum nifas, maknanya tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, haram bersama suami, haram duduk masjid, apa semua tu, bermula sejak kamu nampak darah. Bila kamu nampak darah? Hari ke-11 lah. Hari ke-11 baru nampak darah. Jadi bermula hari tu tak boleh sembahyang, tak boleh minum. Tak boleh, setubuh dan sebagainya. Tapi, lepas kamu beranak tu, nampak darah tak? Tak nampak darah. Waktu tu nak bersama suami ke, tak ada masalah. Sembahyang, wajib. Puasa, wajib. Semua wajib. Sebab apa? Sebab kemungkinan perempuan tu, dia nifas sekali lalu je. Ataupun tak ada darah nifas. Jangan berlaku lah. Jangan berlaku. Tapi boleh berlaku. Tak? Jangan-jangan lah. Jangan-jangan sangat berlaku lah. Ataupun kita sebut, kalau kita nak ikut yang kebiasaan berlaku, lepas beranak tu, keluar darah sekejap, lepas tu tak datang darah dah. Tak. Kecuali selepas 10 hari, mana hari ke-11. Maka selepas keluar darah tu, lepas keluar darah sekejap tu, tak keluar darah dah 10 hari. Yang tu kamu nak bersama suami, boleh, nak sembahyang pun, boleh, malah wajib, puasa pun wajib, semua wajib. Maknanya hukum seperti orang suci lah, sebab darah tak ada dah. Tak? Boleh. Jadi kita hukum sebagai hukum nifas bila nampak darah. Okay. Tapi kena ingat, nak kira hari pertama nifas tak daripada kosong rahim lagi dah. Mana hari ni beranak, tak. Lepas keluar anak tu terus dikira saat pertama, saat kedua, saat ketiga. Walaupun 10 hari pertama tak keluar darah. Tak. Jadi 60 hari selepas daripada beranak, habis dah. Tempoh 60 hari, 60 malam. Bukan kita kira 60 hari bermula daripada hari ke-11. Maknanya ketika mana darah mula keluar, baru kita kira hari pertama, hari kedua. Tak. Bukan. Boleh faham tak? Jadi itu sudut pengiraan lah. Kita ada kira pada sudut hukum bila mana nampak darah. Tak. Yang kedua kita apa nama tadi? Kita kira pada sudut adat. Adat ni bilangan. Semata-mata selepas rahim tu kosong daripada ataupun daripada al-alaqah awil mudghah. Selesai. Boleh
Okey. Hmm. Khamisan. Khamisan yang kelima. Yang kelima. Hukumu taqattu'i damin nifas. Hukum taqattu', terputus-putusnya darah nifas. Ada masa haid dia, hukum dia sama je. Idza kana damun nifasi mutaqatti'a fataratan daman wa taratan naqa'an fananzuru. Kalaulah darah nifas itu mutaqatta', terputus-putus, maka fataratan daman, sekali dianggap sebagai fataratan, maknanya sekali datang darah, sekali lagi tidak datang darah. Maka kita tengok ada dua keadaan. Pertama, in takhallala baina ad-damaini 15 yawman wa huwa aqallu tuhur fad-damu tsani haidun. Kalau takhallala, apa takhallala? Kalau diselangi antara dua darah tu 15 hari 15 malam, maka darah kedua itu haid. Ni hak kita terang tadi lah. Dia datang darah 5 hari. Selepas beranak lah. Selepas beranak, hari ni beranak, datang darah 5 hari. Itu nifas lah. Lepas tu suci. Naqaq. Naqaq lebih dakik lah. Naqaq selama 15 hari 15 malam. Lepas tu datang darah pula. Maka darah yang kedua itu apa? Faddamu tsani haid. Darah haid. Wa illam tablugh, yang kedua, wa illam tablugh muddatun nifasi baina muddatun naqa'i baina ad-damaini aqalla tuhri wa huwa 15 yawman fa awqatu ad-dami nifasun bil ittifaq wa fi an-naqa' al-mutakhallil qawlan. Dua pandangan. Asahhuhuma annahu nifas wa dhalika mithlu ma taqaddam fi an-naqa' al-mutakhallil baina dima'il haid. Okey, kalau naqa' antara dua darah. Hari ni datang darah. Hari ni dia beranak, Zainab beranak, datang darah 5 hari. Lepas tu tak datang darah selama 10 hari. Lepas tu datang balik darah. Soalan, darah yang datang selepas 10 hari tak datang darah tu darah apa? Kita sebut darah apa? Darah ni nifas. Darah nifas. Jadi 5 hari pertama darah nifas. Lepas tu darah yang datang selepas 10 hari tu darah nifas. Yang jadi persoalan ni, naqaq ni, yang tak keluar darah ni. 10 hari tak keluar darah antara dua darah ni. Darah apa tu? Itu khilaf. Waktu keluar darah, ittifaq. Sepakat kata darah nifas lah. Waktu tak keluar darah tu, 10 hari tak keluar darah tu, darah benda? Khilaf. Macam bab haid. Yang lebih tepat, dalam bab haid kita sebut ianya haid. Kat sini, yang lebih tepat, yang lebih asah, ianya nifas. Ianya ni, nifas. Tapi ada pandangan juga mengatakan ianya darah, ianya suci. Ianya suci. Dengan makna kalau dalam 10 hari tu orang tu sembahyang, orang tu puasa, orang tu tawaf dan sebagainya, semua tu tidak sah ikut pandangan muktamad. Tapi kalau ikut pandangan kedua, yang mengatakan waktu tak keluar darah, suci dah. Dah kata, dah tak keluar darah. Nifas ni darah. Darah tak keluar sekarang ni, masalah darah tak keluar. Tak. Maka suci. Ketika itu sembahyang dia sah, puasa dia sah, tak perlu qada. Nak amal yang mana itu terpulang lah. Terpulang. Tapi fatwa, untuk fatwa kita fatwakan yang apa? Yang lebih tepat lah. Yang lebih asah. Okey, sadisan yang ke-6. Penuh perut 3 gelas minum air. Tapi kalau kat Mesir tu Syekh apa? Syekh Said Shaltut. Dia ni orang Arab. Tak. Sekarang dia baca Jam'ul Jawami'. Itu alim sungguh. Tapi kadang disebabkan dia raikan pelajar, maka perbahasan tu tak terlalu berat lah. Tak terlalu berat pun kita pun dah musik juga kepalanya. Belajar usul fiqh. Jadi contoh lah. Nak cerita benda ni. Nak ceritanya. Orang Arab ni, memang selalu minum air gas. Jadi dia tengah mengajar usul fiqh, sekejap orang tuang air Coke, sekejap orang tuang air apa? Pepsi, sekejap orang tuang 7E. Macam-macam lah air. Lepas botol. Lepas tu air apa tu? Apa tu? Air ruman. Air delima yang bergas. Kat sana banyak buah delima, murah-murah. Jadi dia orang buat
air dia 5 gas. Tak. Jadi 4-5 botol relax kawan tu. Tak pergi tandas pun. Hafizahullah. Tu antara guru utama Ustaz Khairul Nizam lah. Ustaz Khairul Nizam sayang sangatlah Syekh Said Shaltut ni. Ya. Semoga Allah Ta'ala pelihara lah semua sekali. Ni siapa yang nak ke Mesir ni pergilah belajar di Ruwaq Jawi ke di Al-Azhar ke. Belajar semua benda, jangan tak belajar. Saya dulu kat Mesir saya banyak tak mengaji ilmu hadis. Rugi. Kita pergi je kelas apa-apa pun. Selagi mana boleh faham, satu daurah hadis baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dah kalau tak ada sibuk dengan perkara lain, pergilah. Kalau bertemu kelas asal kita pergi kelas kita. Contoh kita dah ada kelas fiqh ke nahwu ke mantik ke, kita pergilah. Tapi kalau waktu tu kosong, tak. Saya dulu tak pergi. Tu silap saya lah. Silap saya kat situ. Tak. Jadi kalau ada orang pergi sahaja belajar. Ada juga lah belajar hadis tak banyak lah. Syama'il adalah khatam Syama'il. Mukhtasar Abi Jamrah. Tapi tak banyak lah, tak banyak kita hadis. Mustalah pun tak banyak. Baikuniyah, Nusatul Nazar pun belajar faham tak faham gitu. Jadi itu kerugian lah, satu kerugian besar lah. Ilmu hadis ni kita ni kurang banyak. Ayat Malaysia kurang. Lepas tu Asy'ariyah ni yang kita mengaku Asy'ariyah ni kurang jugalah, kurang banyak juga. Salafi lebih ke hadapan lah bahagian ni. Jadi kalau sahabat-sahabat kita boleh belajar dengan penuh tekun ilmu tu, masya-Allah. Insya-Allah. Okey, sadisan yang ke ni gaduh pula dah isu apa tu, hadis apa tu tentang sultan tu baca dah. Kita baca fiqhus sahih ni, baca. Sadisan yang keenam, hukmu ziyadati dam ala aktsarin nifas. Hukum penambahan ataupun lebihnya darah daripada kadar sebanyak-banyak nifas. Maknanya darah dah sampai 61 hari, 62 hari, lebih daripada 60 hari, 60 malam. Ba'da an arafna fi ma sabaqa an aktsara an-nifasi huwa 60 yawma fa idza zada ad-damu ala 60 fananzuru lahazata kamali 60 in kana fiha damun fa hadhihi mustahadatun fi an-nifas turaddu ila ihda suwar al-mustahadati ila fi an-nifasi kama sayati al-hadithu anha fi darsi tsamin. Mudah je dia kata 60 hari keluar darah. Selepas 60 hari tu, sebaiknya berlalu 60 hari tu, ada darah tak? Kalau masih ada darah bersambung, maknanya 60 hari 3 jam, 60 hari 5 jam, 60 hari 8 jam darah keluar. Tak, maka padanya ada perbahasan mustahadah yang akan datang bab dars as-samin. 61 hari, 65 hari, boleh tak? Maka dia akan kembali kepada salah satu daripada gambaran-gambaran mustahadah yang 7. Adapun kalau 60 hari 60 malam datang darah, lepas tu berhenti sekejap, walaupun lahzah, walaupun sedetik tak keluar darah. Tak? Lepas sedetik tak keluar darah, datang pula darah. Darah yang kedua tu tengoklah. Kalau cukup sehari semalam, haid. Kalau tak cukup sehari semalam, maka darah penyakit lah. Boleh. Jadi, kalau 60 hari 60 malam keluar darah, lepas tu datang pula darah, mana bersambung dengan 60 hari tu, maka kita sebut hukumnya akan dibincangkan nanti dalam perbahasan mustahadah. Tapi kalau 60 hari 60 malam keluar darah, lepas 60 hari tu berhenti. Walaupun sesaat, walaupun sekejap lah maknanya. Tak. Lepas berhenti sekejap, 5 jam ke sejam ke 15 minit ke 10 minit ke 1 minit sekalipun, lepas tu datang darah balik. Okey, darah yang kedua datang tu, kalau cukup sehari semalam, haid. Kalau tidak, maka darahnya darah penyakit lah. Boleh? Itu maksud dia, sebab tu dia sebut wa amma idza kanat lahzatu kamali sittin laysa fiha damun faddamu ba'da hadha yu'addu dam haidin idza balagha yawman wa laylatan fa in li'annahu idza jawaza an-nifas wa akthara takfi lahzatun fi tuhri bainan nifasi wal haidhi. Sebabnya bila nifas tu dah datang paling banyak, maka memadailah suci
walaupun sekadar 2 saat, 3 saat dan walaupun sekadar 1 saat mudahnya. Lepas tu datang darah pula, maka darah yang kedua tu haid kalau cukup sehari semalam, kalau tidak maka bukan. Boleh? Dia datangkan contoh. Dia datangkan contoh. Yang pertama, misalnya ra'at nufasa'u 20 yawman daman thumma qata'a 10 ayyam thumma ja'a ad-dam yawman wahidan fad-damu kulluhu tu'aduna dama nifasin li'annahu lam yatakhallala bainaha 15 yawman bittifaqi fa inna ayyam ad-dami nifas wa 'ala al-asahhi fa inna an-naqa' al-mutakhallila bainahuma nifasun aidan idzan fa nifasu hadhihi al-mar'ati wahidun wa 30 yawman. Mudah ya. Perempuan Zainab beranak. Lepas tu datang darah 20 hari 20 malam. Tak berhenti. Lepas datang 20 hari, berhenti selama 10 hari. Tak. Lepas tu datang balik darah sehari semalam. Jadi cerita dia lagu mana Zainab ni? Cerita Zainab ni beranak. Lepas tu keluar darah 20 hari. Lepas tu berhenti selama 10 hari. Lepas tu datang pula darah sehari semalam. Hukumnya apa? 20 hari pertama confirm nifas. Tak. Lepas tu hari ke berapa tu? 10, 20, 30. Hari ke 31. Hari ke 31 datang darah pula. Nifas ke haid? Nifas lah. Sebab dipisahkan hanya 10 hari tak? Okay. Lepas tu 10 hari tak keluar darah tu, macam kita sebut khilaf. Waktu keluar darah, ittifaq kata nifas. Waktu tak keluar darah tu khilaf. Yang lebih asah ialah ianya juga nifas. Waktu tak keluar darah tu juga dihukum sebagai nifas. Maka kesimpulannya perempuan itu iaitu yang dinamakan oleh saya sebagai Zainab, tak? Dia punya nifas selama 31 hari. Boleh? Faham Tom? Faham tak? Ada soalan sebelum kita masuk contoh yang kedua? Kadang-kadang kita pun hairan ialah hadis daif ni boleh diamalkan. Jadi sekalipun daif, maka boleh diamalkan. Kenapa nak ditimbulkan isu? Mana biar je lah, dah boleh diamalkan. Malah Dr. Ruzaimi sendiri, dia komen, dia kata apa? Dia kata ada juga ulama' muktabar kata hadis hasan li ghairi. Tak. Jadi kenapa pula ada puak-puak yang duk sakan, duk hentam ke Jakim tu? Dan masing-masing muqallid je. Hatta Dr. Ruzaimi pun dia muqallid kepada guru dia, kepada ulama'-ulama' sebelum. Lepas tu yang pembaca di Facebook muqallid kepada Dr. Ruzaimi. Boleh jadi Dr. Ruzaimi salah. Boleh jadi bila Dr. Ruzaimi muqallid kepada guru dia salah. Kemungkinan belaka. Walaupun kemahiran tu ada, tapi kemungkinan salah tu ada. Jadi masing-masing muqallid je. Jadi kamu taklid pada pandangan kata boleh, ataupun pada pandangan yang kata hadis dhaif. Maka apa nak dipersalahkan kepada mereka yang taklid kepada hadis tu hadis hasan ghairi? Tak. Ataupun kalau dhaif sekalipun, selagi mana tak terlalu dhaif, syadidud dha'af, maka kekal boleh diamalkan. Itu yang jadi masalah ni, kita ni bergaduh benda-benda yang kadang-kadang tak perlu dibawa bergaduh pun. Lainlah kalau Jakim bawa hadis maudhu', yang tu nak lawan je. Hadis maudhu' ni tak boleh dibiarkan. Itu pun menjadi persoalan juga bila hadis maudhu'. Tiba-tiba ada juga ulama', bukan ulama' fiqh, bukan ulama' ulama' tafsir, ulama' kalam tak. Ulama' hadis lah, yang pakar dalam hadis ni hukum sebagai bukan maudhu'. Jadi kat situ kekal jadi perbahasan juga. Tak? Betul lah, sebaik-baiknya kita bawa lah hadis yang sahih, hadis yang ittifaq, hasan dan sebagainya. Tapi selagi mana ada ruang untuk kita berkhilaf dengan baik, kenapa nak dihentam-hentam begitu sekali kepada Jakim dan pihak-pihak yang keluarkan hadis tersebut? Tak? Jadi hairan lah. Tapi itulah, Facebook ni bukan tempat perbahasan. Bukan tempat perbahasan ilmiah. Sebab yang komen kat bawah tu bukan orang yang faham pun.
Kadang sedap dia je. Masya Allah, tabarakallah. Syekhuna allamah faqih. Samalah dalam dua-dua golongan ni. Ha? Bila kena tayang kita puji lampau-lampau. Bila tayang dia, anak-anak murid dia, pengikut dia puji lampau-lampau. Ha? Itulah di Facebook ni bukan tempat lah, bukan tempat untuk dibahaskan ilmu. Tak sesuai, sangat tidak sesuai. Terutama ilmu-ilmu yang berat-berat. Orang tak terima pun, orang tak faham pun. Sedangkan ada ramai lagi yang tak sembahyang, tak tu, tak ni. Bacalah, tak ada masalah lah isu-isu benda tu. Tu orang panggil apa tu? Halawiyat musim apa? Musim Covid ni. Tak. Daripada duduk saja lockdown ni baik gaduh. Tak. Okey, misalun. Ra'at nufasa'u 30 yawman daman, thumma qata'a 20 yawman, thumma ataddamu 6 ayamin. Fadamul awal nifas, wal naqa'ul mutakhallilu bainahuma tuhurun, wadamul akharu alladhi ata ba'da naqa'i damu haidin, lianna mutakhallala bainahuma aqallu tuhri, wa fi hadhihi al-mas'alati kana naqa'ul mutakhallilu 20 yawma. Mudah. Contoh apa dia bawa Zainab, tukar nama orang lain pula lah. Siapa dia? Ruqayyah datang darah nifas selepas dia beranak tu 30 hari 30 malam. Lepas datang 30 hari, tak datang pula 20 hari. Tak? Lepas 20 hari tak datang darah tu, kita panggil naqak, baru datang darah pula. Mudah je tak? Masing-masing tahu dah jawapan. Maka 30 hari pertama tu, nifas lah. Suci berapa hari tu? Tak panggil suci lah, kita panggil naqak dulu. Naqak tu berapa hari? 20 hari. Okey, bila 20 hari, lebih tak 15 hari 15 malam? Lebih. Maka darah yang datang selepas tu, kalau cukup sehari semalam, haid. Kita tak sebut haid terus. Tengok keadaan. Kalau cukup sehari semalam, baru haid. Okey. Lepas tu 20 hari tu, kita sebut naqak tadi. Sekarang kita hukum sebagai tuhur, suci. Memang betul-betul suci. Boleh? Dia tak ada khilaf lah. Tidak ada khilaf macam nombor 1 tadi. Nombor 1 tadi 10 hari duduk tengah. Darah 10 hari duduk tengah. Yang tu khilaf. Pendapat lebih asah dia tu nifas. Pendapat kedua kata itu tuhur, suci. Tak. Kat sini tak 20 hari. Bila lebih dari 15 hari, confirm tuhur. Confirm suci. Okey, nombor 3. Misalun. Ra'at nufasa'u 40 yawman daman, thumma qata'a 10 ayamin, thumma 'ada ad-damu wastamarra 15 yawman. Saya baca laju ni, saya ulang kaji dah. Kalau tak ulang kaji pun mabuk juga ni. فهذه المرأة تعد مستحاضة في النفاس ترد إلى إحدى صور المستحاضة في النفاس التي سيأتي الحديث عنها. السبب أن الدم زاد على أكثر النفاس وهو 60 يوما. Kadang-kadang masyayikh di Mesir nampak pakar tak? Tapi satu memang kecerdikan, memang banyak mutalaah apa semualah. Satu faktor lagi, dia ajar benda sama 30 tahun, 40 tahun. Cuba bayang. Dia syagal kepada perkara yang sama selama 30-40 tahun. Mengajar benda sama. Lepas tu tambah lagi. Tapi perbahasan dalam lingkungan itu. Kalau ilmu hadis, kalau lurah. Mana dia tak jadi pakarnya? Tak? Tu kita tengok takjub, Masya Allah. Kita hari pertama mari nak jadi Sibawai. Nak jadi Imam Ibn Hajar, Haytami, Imam Ibn Hajar Asqalani. Memang tak lah. Kawan tu 30-40 tahun dah bersama ilmu yang dia ajar tu. Okey. Tu dulu zaman tu. Jadi kat sini mana tadi? Perempuan tu tukar nama lain pula. Maryam tak? Dia beranak. Lepas tu nampak darah 40 hari. Lepas tu berhenti 10 hari. 40 hari darah, 10 hari naqak. Kemudian datang balik darah. Bila datang balik darah tu berterusan selama 15 hari, 15 malam. Ni sangat penting. Sangat penting. Dia macam bab haid. Sangat penting. Ni perbahasan ni sangat penting. Ni dan biasa berlaku. 40 hari datang darah. 10 hari tak datang darah. Jadi tadi 40 tambah 10 berapa hari dah? 50 dah. Lepas tu datang pula darah 15 hari, 15 malam. 40 datang darah. 10 tak datang darah, 50. Tambah 15 hari 15 malam datang darah. 50 tambah 15. 65 hari. Kita sebut mudah-mudah je. Tak?
Terus kembali kepada perbahasan mustahadah yang akan datang pada bab ke-8. Pada perbahasan ke-8. Sebab apa? Sebab dia keluar 40 hari. Lepas tu 10 hari tak keluar. Berapa hari tu? Baru 50 hari. Jadi hari ke-51 tu datang darah balik. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61 datang lagi. 62, 63, 64, 65. Jadi daripada hari ke-51, berapa? 40. Daripada hari 51 sampai 65 tu berterusan darah. Dia berbeza kalau dia berhenti pada hari ke-60. Itu cerita lain. Ni bersambung terus. Daripada hari ke-50 bersambung sampai ke-65. Kita sebut perbahasan ni dan kembali kepada bab mustahadah. Sebab dia dah keluar darah 65 hari. Ustaz, dia keluar darah bukan 65 hari. Dia keluar hanya 55 hari. 10 hari dia tak keluar darah. Ya, memang macam tu. Betul yang kamu sebut tu. Tapi disebabkan apa? Darah yang kedua datang dalam tempoh 60 hari lagi. 40 hari datang darah. 10 hari tak keluar darah tak? Hari ke-51 tu dalam tempoh 60 hari lagi. Dan berterusan sampai 15 hari, 15 malam. Maka kita sebut kamu dah keluar darah 65 hari. Tak? Maka perbahasannya kembali pada bab mustahadah. Akan datanglah perbincangan tu. Boleh? Yang seterusnya nombor 4. Misal. Ra'at nufasa'u khamsina yawman daman. Thumma qata'a 11 yawman. ثم عدد الدم 10 أيام فال50 يوما نفاس والنقاء يعد طهرا والدم الآخر يعد دم حيض لأنه لم يتصل ب60 ولا يشترط أن يبلغ الطهر بين النفاس والحيض إذا كان بعد 60 15 يوما بل تكفي لحظته وقد سبق بيان ذلك. Mudah juga ni. Perempuan tu siapa nama ni? Khadijah. Khadijah datang darah 50 hari 50 malam. Tak nifas. Selepas tu berhenti 12 hari. 50 hari keluar darah. Lepas tu berhenti selama 12 hari. Berapa hari dah tu? 50 tambah 12. 62 hari dah. Lepas 62 hari tu, datang darah pula. Darah yang kedua tu datang, darah haid. Darah yang kedua tu datang berapa hari? Disebut sini berapa hari? 10 hari. Maka darah yang kedua tu, 10 hari tu darah haid. Ustaz, sekarang ni selang antara dua darah hanya 12 hari. Macam mana hukum darah yang kedua tu darah nifas? Kita sebut tak jadi masalah. Sebab sekarang ni perempuan tu 50 hari datang darah. Lepas tu dia tak datang darah 12 hari. Bila dia tak datang darah 12 hari, tak 50 tambah 12 jadi 62 dah. Dah lebih daripada kadar aktsarun nifas, sebanyak-banyak nifas. Jadi tak boleh lepas tu kita hukum darah nifas lagi. Confirm lepas tu darah haid ataupun darah istihadah, darah penyakit. Boleh? Tu. Yang disyaratkan mesti suci 15 hari 15 malam kat tengah. Darah yang kedua tu dihukum sebagai haid ialah dalam tempoh 60 hari. Dia beranduk hari ni. Dalam tempoh 60 hari tu datang 10 hari, 15 hari suci, datang darah pula. Tu haid. Mesti 15 hari tengah. Suci kat tengah. Nakak kat tengah. Tapi kalau dah melampaui 60 hari, tak, walaupun suci tu tak sampai 15 hari, macam contoh ni 12 hari, kekal darah yang datang selepas tu darah haid. Boleh? Ad-darasul khamis. Ada soalan tak? Komen sikit, komentar sikit. Sebarang soalan. Ini bab ni senang ni, yang saya nak baca juga sikit. Habis. Cepat sikit kita. Ada sebarang soalan tak? Komen sikit. Ustazah Alia, Muhammad Nur Safwan. Boleh komen sikit. Hal fahimtum ad-dars? Kaifa ad-darsu? Mafhum atau ghairu mafhumin? Kelas difahami ataupun ada sebarang soalan tak? Boleh tanya soalan. Apa-apa soalan.
Cuba komentar sikit. Ustazah Alia, Ustaz Syahmi kita, siapa ni, Akib, apa ni, Ustaz Nurul Safwan, Saizul Islam, Muhammad Iqran, Syahidul Akhtar, Syekh Muhammad Talibul Ilm, Ustaz Hadi. Yallah, faham tu? Cuba respon sikit. Saya nak tengok respon. Faham ke tidak ni? Allah. Faham tu mudarsah? Amla, setakat ni faham. Alhamdulillah. Kita baca sikit lagi, 10 minit lagi. Biar jadi 10 minit, sejam setengah. Belakang ni mudah ya. Dia buat paling susah buat ni, buat istihadah. Belakang. Mumayyizah, tak mumayyizah, mu'tadah, ghairu mu'tadah lah, apa bagai. Mutahayyirah. Kita baca sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamis, pembelajaran yang kelima. Jadi dah selesai 4 pembelajaran. Pembelajaran yang kelima, ma yahrumu bil haidhi wan nifas. Apa yang diharamkan bil haidhi ay bi sababil haidhi. Okey, soalan masalah berkenaan 50 hari darah keluar dan 12 suci, lepas tu keluar balik darah. Darah yang keluar tu haid atau istihadah. Macam mana nak tentukan? Okey, nak tentukan darah itu haid ataupun istihadah. Kalau darah yang kedua tu sehari semalam, haid. Kalau kurang sehari semalam, tak. Hukuman awal kita ianya apa? Ianya istihadah dan mufasad. Maknanya keluar 50 hari darah, 12 hari suci. Lepas tu datang darah pula. Darah tu keluar sejam. Mula-mula kita hukum darah yang rosak. Tak. Tapi kalau dalam lingkungan 15 hari 15 malam daripada start keluar darah tu, tak. Kita kumpul darah. Hari ni keluar sejam, esok keluar 3 jam, esok lagi keluar 5 jam. Kumpul dalam 15 malam. Cukup pula dah 24 jam. Hukumlah sebagai haid balik. Tapi permulaan hukum sebagai istihadah dulu. Lepas tu dia akan bertukar kepada haid. Sebagaimana yang telah kita bincangkan. Tapi boleh tak kita hukum haid terus? Boleh. Kalau cukup sehari semalam tu hukum haid. Boleh tak? Itu cerita dia. Jadi perkara-perkara yang diharamkan, boleh jelas tak? Perkara-perkara yang diharamkan disebabkan haid dan nifas, banyaklah. Tu dia sebut satu-satu tu. Kita baca secara terperinci terus kat bawah tu. Al-awalu as-salatu, sembahyang. Al-awalu as-salatu, sembahyang. Dekat atas tu kat mukadimah tu dia sebut orang yang haid dan nifas haram bagi mereka perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Maknanya orang yang tidak ada wuduk. Begitu juga haram bagi mereka perkara yang diharamkan bagi orang yang berjunub. Tak. Begitu juga diharamkan bagi mereka perkara yang diharamkan bagi orang yang apa? Tu je lah. Okey. Jadi kita terang satu-satu lah mudahnya. Yang pertama, as-salah, sembahyang. Yahrumu 'alal haidi wan nufasa as-salatu walau naflan wa salatu janazatin wa sajdatu tilawatin wa syukrin wa ha huna nubayyinu mas'alataini hammatain. Jadi kalau sedang haid, sedang nifas, haram perempuan sembahyang sekalipun sembahyang sunat. Solat jenazah haram, sujud syukur, sujud tilawah haram. Dan di sini aku terangkan dua masalah yang penting, kata Syekh. Lah mari masalah ni pula dah. Aduh. Agak dah. Berhenti ya. Sadaqallahul azim. Berhenti. Ada main Zawalul Manik pula dah, Durul Manik. Ni belajar dah dalam kitab apa kita belajar tu, mukadimah Mukhtasar Latif ada dah. Masalah Zawalul Manik dan juga Turul Manik. Tak apalah, kita baca akan datang lah. Jadi ad-darsul khamis, perbahasan kelima, kita tangguh pada dars yang keempat.
Minggu depan lah. InsyaAllah. Yang penting jangan lupa ulang kaji. Okey. Ada soalan lain tak? Ada sebarang soalan yang lain? Selain daripada soalan Ustaz Talibul Ilmi. Ada soalan lain tak? Dah 10.30 dah kita ni. Jazakumullahu khairah. Jadi tak pergi Mesir ni, ada pelajar-pelajar yang nak pergi Mesir. Bila dijangka pergi ke Mesir tu? Ke tunggu result stamp? Baru habis stamp tak? Baru habis stamp. Tunggu result stamp dah setahun dulu. Lama jugalah, lama result stamp ni lama. Jadi molek lah kalau ikut kelas-kelas lagu ni. Sama ada kelas dengan saya ke kelas dengan siapa-siapa, molek sangat. Isi masa lapang dengan pengajian-pengajian begini. Daripada duduk saja. Kalau tolong mak atau tolong ayah ke ataupun kerja cari pitih boleh tahan kira. Ni duduk saja termenung. Tak fikir masa depan. Baiklah belajar. Boleh? Kita cukup sekadar tu. Dalam negara je tak apa, dalam negara pun. Saya pernah cerita kat Syekh Mustafa, guru saya kata kat Malaysia ni ada lagi tok guru yang ajar kitab Al-Minhaj, Imam Nawawi, kitab Manhajut Tullab. Lepas tu dia tanya saya, kenapa datang ke Mesir? Kalau dah ada guru yang mengajar kitab-kitab tu di Malaysia. Mudah je kawan tu jawab. Maknanya untuk belajar kitab-kitab asas ni, kat Malaysia pun ada. Tak payah nak risaulah, ada. Cuma kalau kita kat Mesir ni, kita punya pengalaman, kita punya banyaklah yang mungkin tidak ada di Malaysia ni. Pandangan kita pada satu-satu khilaf ataupun pada satu-satu hukum yang dikeluarkan tu mungkin berbeza sikit dengan semata-mata kita belajar di Malaysia. Sebab kat sana kita didedahkan dengan pandangan-pandangan yang pelbagai, ulama-ulama yang hebat, yang besar. Jadi boleh jadi pemikiran kita lebih luas. Tapi kat sini pun sama je sebenarnya. Kalau kita rajin baca, rajin mendengar. Sebab duduk sini pun kita boleh belajar. Kita buka tab ni. Kita boleh belajar guna tab ni. Ada masalah. Ni. Mana? Nak belajar Syekh Mustafa ke ada kat sini. Syekh benda apa? Syekh apa nama ni? يعني الله تعالى قبل أن يفعل ينظر يعلم أن هذا حسن يعلم أن هذا قبيح. Ilmu kalam, ikhtisar ke apa semua. Walaupun kita duduk di Malaysia, boleh je. Tak. Sekarang ni zaman mudah. Nak tak nak je. InsyaAllah la khair insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Anak-anak saya sihat alhamdulillah, masing-masing ada di Jengka. Anak saya ada di Jengka. Dah 3 minggu dah tak tengoknya. Tak. Dia duduk ngatuk nenek dia. Nak balik tak lepas. Tengoklah lepas lockdown ni. Gaya macam tak lockdown je. Tak. Dah buka kilang semacam. Dah banyak ni. Tak tahulah. Tak ada arah dah. InsyaAllah la khair. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.